Tenang gila. Hui, kau ni bikin takut. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So hari ni aku nak sambung cerita aku daripada yang ke-6 part 1, yang ke-7 part 2 dan yang ni yang ke-8 is part 3. So kepada yang dah hantar email, korang sabar jap sebab aku nak sambung dah banyak kali dah tangguh untuk part 3 ni. Then korang teruskan hantar email korang dekat alamat ni. Nanti aku akan tetap buat video untuk korang. So harap korang bersabar, okay? Sebab banyak sangat email. So korang jangan risau, email korang aku dapat. Nanti aku akan baca satu-satu, okay? Okay, kepada yang baru singgah, kalau korang suka konten-konten seram ke mistik macam ni, korang boleh tekan subscribe dekat bawah. Jangan lupa like dan komenkan korang punya komen dekat bawah, okay? Sebab komen korang amat-amat lah saya hargai, okay? Terima kasih kepada yang dah support channel ni. So, tanpa kita buang masa lagi, kita direct to the story. Kisah ni is pengalaman aku sendiri, means tak ada paksaan pun untuk korang percaya ataupun tak, and tak ada niat pun untuk menakut-nakutkan korang, just share dan kita ambil pengajaran daripada kisah ni. Dan korang, kalau korang belum tengok yang part 1 dengan yang part 2, korang boleh tengok part 1 dekat sini, which is yang ni, and korang boleh tengok yang part 2 dekat sini, okay? Aku dah sertakan link nanti habis video ni, ataupun korang pergi tengok dulu dan korang kembali balik kat video ni. Jangan korang tak balik pula. Okay? So jom kita direct to story. Okay guys, so dekat part 6 dengan 7 tu aku dah cerita macam mana aku kena rasuk, macam mana aku boleh dapat and apa-apa tu semua. Tapi aku tak cerita dekat korang macam mana aku tak tahu benda tu ada sama aku. Lebih 2 bulan lebih lah, lebih kurang macam gitu. Macam mana aku tak sedar. So bila aku dapat tahu Syah aku dirasuk tu, bila aku imbas balik ingatan, oh rupanya yang selama ni aku alami, benda-benda yang aku alami selama ni, which is ada kaitan rupanya. Tapi aku Syak yang lambat sedar sampai aku boleh stay dengan dia begitu lama. Tapi sebelum aku bagi tahu tu, aku cerita dulu sebab banyak sangat tanya yang pasal mall tu. Aku tak boleh sebut mall tu mall apa. Sebab mall tu mungkin aku rasa diorang mau buat comeback sebab sekarang diorang tengah tutup. Diorang akan buat comeback in future. Tak tahu tahun berapa sebab diorang masih lagi buat mall tu. Masih lagi diorang mau bangun mall tu. So aku lebih baik tak cakap lah kan sebab takut ada apa-apa. Mall tu kamu nampak biasa Syak, tapi bila kamu melangkah masuk Syak, serius auranya lain macam mall tu. Tapi aku ada banyak dengar lah kisah-kisah dari orang yang kerja di situ. Okay, dorang cakap mall ni dia dulu sebelum dia siap, mall ni banyak betul pekerja-pekerja yang dorang tengah pembinaan tu, kebanyakannya Bangla. Dan dorang cakap masa pembinaan bangunan tu banyak yang meninggal. Sebabkan aku tak pastilah cerita ni sahih kan tak, sebab aku pun dengar daripada mulut orang-orang di situ juga. So aku tak paksa kamu juga percaya. Aku cerita balik Syak sama kamu. Kalau orang tu menipu, menipulah juga aku kan. So dorang cakap banyak pekerja-pekerja di situ yang meninggal masa dorang tengah bangunkan lagi. So sebab kerja pembangunan kan sedikit bahaya. And then aku paling menarik satu cerita ni, masa aku kerja di sana kan, dia punya cleaner, biasa kalau cleaner mall ni, diorang ada uniform kan. Diorang pakai baju kuning tau, uniform diorang baju kuning. Last bila beberapa hari lalu diorang pergi tukar semua baju hijau. Macam perkara biasa lah kan, tukar baju siapa pun. Tapi rupa-rupanya diorang ada kisah sendiri kenapa diorang tukar baju. Ini pun sama, aku pun tak tahu betul ke atau tak. Aku just dengar cerita Syak dari orang sekeliling. Diorang cakap masa sebabkan banyak sangat orang yang meninggal dekat situ. So diorang cleaner-cleaner ni selalu dapat gangguan. Macam diorang nampak kelibat orang tengah membersihkan bangunan tapi dia tak berkepala. So sebabkan diorang tak tahan kena ganggu, diorang pun mengadu. Akhirnya diorang tukar uniform. Tapi kalau bagi aku lah kan, kamu rasa berkesan ke dengan cara tukar uniform? Sebab benda tu kan dia boleh menyerupai. So even though kau tukar baju ke apakah, dia pun still boleh menyerupai.
kan? Okay, so kalau kamu tengok ceritaku yang part 2 tu, aku ada cakap bila aku kasih balik barang tu dekat mall tu, Mai kan security yang bukakan aku pintu untuk pergi pintu kecemasan tu, ada security tu, dia actually tak heran pun dengan perkara macam gitu. Dia macam tahu-tahu saja, dia terus buka pintu tu, dia tak banyak tanya. Sebab aku ni bukan orang yang pertama kasih balik barang tu ke situ, which means sudah banyak orang yang kena di tempat tu. Mungkin aku salah satu victim dari dorang. So itu syak cerita mall tu yang aku dapat tahu setakat ni lah. Aku tak tahulah sekarang apa kejadian mall tu. Yang kedua aku mau cerita pasal kami punya kondo. Kami punya kondo tu masa first kami tinggal situ memang tiada apa-apa aku rasa. Tapi sebabkan barang yang dari capital ikut aku, so rumah tu pun terikut juga dia terganggu. Sebab sebelum ni kami tinggal okey syak. Si Mira ni staff baru, dia tak sampai sebulan pun dia tinggal di rumah tu, dia dapat gangguan. So masa dia tengok jadual si ini Tan ni bukan nama sebenar, nama fake syak. So masa si Mira ni dia tengok jadual cuti, dia ndak tengok nama depan tu ya, dia tengok di belakang syak Tan. Lepas tu yalah dua-dua kan Tan. Lepas tu kami pergi kerja lah, pagi tu kami pergi kerja. Lepas tu dia WhatsApp, awal pagi dia WhatsApp, dia bilangnya rajin pula si Tan Ho ni, dia bilang. Sebab aku dengar dia macam tengah mengemas-ngemas, menyapu-nyapu di biliknya, bunyi almari terbuka apa semua. So kami pun heran lah, sejak bila pula si Tan Ho ada di rumah? Si Tan Ho kerja, yang cuti si Tanzi. Si Tanzi ini dia tinggal di rumah lain, dia tinggal di rumah sendiri. So yang kami satu rumah tu si Tan Ho. Lepas tu kami pun cakap dengan dia, sejak bila pula si Tan Ho ada? Kau dengan satu orang perempuan lagi tu dalam rumah tu sejak si Tan Ho kerja, dia tak ada di rumah. So sebab dia dengar bunyi tu dari bilik si Tan Ho. Lepas itu dia pun heran, kamu biar betul sebab aku dengar bunyinya ni jelas. Lepas tu kami tak mau kasih takut-takut dia kan. Kami cakap sabar syak lah kau, tunggu syak lah kau, sebab satu orang perempuan tu dia keluar. So kami pun temankan dia sampailah yang satu orang tu balik. Baru kami di rumah, baru kami jelaskan sama dia. Sebab kami tak mau kasih takut-takut dia, lagi pun dia time tu sendiri kan di rumah. Okay, so balik pada cerita aku balik. Okay, macam mana aku boleh tak tahu. And actually rupanya benda tu sudah bagi aku tanda-tanda, cuma aku sejak yang abaikan. Sebab aku jenisnya orang macam aku cerita sebelum ni lah, kalau masa aku kerja di Selangor tu kan, barang-barang benda-benda begitu kan selalu kacau. So aku macam malas mengambil peduli. Sebab kita tahu dia ada, dia pun tahu kita ada, tak payah peduli. Makin kau peduli makin gila juga dia mengacau sama kau. So aku jenis yang prinsip begitu. Tapi sebabkan aku abai benda-benda kecil ni lah, aku tak tahu yang dia rupanya follow aku. So macam yang di rumah tu, time ni dia sudah ada di badan gua, cuma aku yang tak tahu. Memang selalu bawa bekal. So bila sebelum aku masak bekal tu, aku selalu kasih ready-ready macam potong-potong bawang, potong-potong ayam malam tu. So senang lah aku mau masak pagi tu kan. So time tu aku tak tahu kenapa aku rajin betul jam 1 pagi kalau aku tak silap. Semua orang sudah tidur, aku tak boleh tidur. So aku bilang daripada aku buang masakan, besok aku pergi ready kan untuk masakanku untuk besok pagi. Lepas tu aku pergilah dapur, aku potong ayam time tu. Potong ayam, tiba-tiba lampu mati. Sekali syak dia mati, sekejap syak. Terus aku bilang, tak pernah. Memang lampu di situ memang tak pernah ya dia mati-mati begitu. Memang tak pernah. Serius, sebab kami onkan lampu 24 jam. Lepas tu aku pun tak peduli lah kan. Lepas tu aku potong ayam. Sekali tiba-tiba dia mati lama, kau tahu. Dia mati kan. Terus aku terdiam. Aku bilang sekejap Syed ni macam tadi. Endak ya, supaya aku tak tahan. So aku tunggu Syed dia hidup Syed dia, terus aku cuci ayamku. Lepas aku masuk tidur. Sebab tapi belum lagi aku fikir negatif situ. Aku cuma fikir mungkin lampu tu memang mau mati time jam 1 tu. Benda tu lah yang sebabkan aku rasa yes, bukan sebab lampu tu rosak ke apa. Sebab kalau lampu tu memang hidup mati, memang dia dari awal lagi hidup mati. Ini ndak, time malam tu dia hidup mati. Sebab aku memang selalu di dapur waktu malam. Dan lagi pernah satu hari ni, masa aku sejak cuti di hostel tu, semua orang pergi kerja. So bila dorang sudah pergi kerja tu,
Biasalah aku kan terbangun sebab kami kan satu bilik. So aku sudah terbangun, time dorang bersiap, dorang pun pergi kerja. So aku ni pun pergilah lepak sekejap. Lepak sekejap di sofa di ruang tamu tu kan ada sofa kami. Lepak. Lepas tu aku tertidur. Time tu petang. Aku lepak sampai petang tu aku tertidur. Aku tak tahulah mungkin sebab gangguan aku tidur waktu asar ke atau apa. Tapi time tu asar mau pergi maghrib lah, time tu aku tidur. Lepas tu time tu aku tidur lah kan. Aku tidur. Aku dengar bunyi banyak budak-budak dalam rumah tu. Banyak betul budak-budak. Lepas tu time aku tidur tu, aku rasa macam bodak. Aku rasa macam budak tu melompat-lompat. So aku terasa lah sofa tu macam ada orang duduk kan, dia terturun. Dia tertekan macam tu. So aku rasa banyak tertekan sebab budak tu melompat-lompat. Tapi masalahnya time tu aku tidur macam separuh sadar. Lepas tu dalam hatiku aku cakap, bangun aku dari tidur ni, memang terus aku jalan keluar dari rumah ni. Lepas tu aku terbangun dalam jam 8 lah time tu. 7 lebih, mereka jam 8. Lepas tu kan time tu aku tengah takut. Lepas tu kawan-kawanku lagi 2 jam lagi mau balik kerja. Lepas aku bangun daripada tidur tu, terus aku main handphone kunun, mau kasih hilang rasa takut, main Facebook apa semua. Lepas tu aku video call lah mamaku kan. Sambil aku video call mamaku tu, aku pergi masak lah. Dalam berapa minit kami video call, lepas tu aku tinggal lah aku punya handphone, tinggal di sofa. Lepas tu aku pergi dapur. Lepas tu tiba-tiba kan aku load speaker. Lepas tu tiba-tiba mamaku cakap, "Ai, balik sudah kawan-kawanmu? Kenapa banyak suara mama dengar?" Wish, kamu tahu tak perasaanku time tu? Bilang, "Mak, jangan macam-macam mak, dorang lama lagi balik, 1 jam lagi dorang balik." Iya kak, kenapa mama dengar macam banyak suara di situ? Terus aku jawab, "Mak, janganlah main-main mak, aku 1 orang saja ini di sini. Kalau ada pun diam-diam saja lah mak." Lepas tu, mamaku pun still macam okey lah, dia biarkan. Lepas 5 minit, macam dia tak puas hati betul mamaku. Dia cakap je, dia bilangnya, "Siapa batu yang bercakap-cakap? Macam suara lelaki pun ada." Wish, time tu perasaanku, ya Allah. Terus aku cakap sama mamaku, "Yalah mak, nantilah lagi kita video call." Time dorang balik tu, bersyukurnya aku time tu. Tapi tu first time lah aku kena masa aku tinggal di kondo tu. Sebab sebelum ni pun okey Syak. Oh ya, ada lagi. Masa di rumah tu pun, kalau aku kan selalu menyapu, sebab di rumah tu kira hostel, kami ada jadual mengemas rumah. So bila time ku Syak aku tak tahulah time dorang tu macam mana kan, tapi bila time aku mengemas rumah, aku menyapu, aku sapu. Biasalah kan rambut perempuan, kami pun perempuan. So bila aku sapu, macam dah ada habisnya rambut ni. Serius, macam 2-3 kali aku sapu pun tetap juga banyak rambut itu. Aku tak tahu dari mana. Aku cek rambutku dah juga terlampau teruk kegugurannya. Takkan nanti aku sapu dia jatuh-jatuh kan. Itu bagiku pun perkara kecil, aku tak mau besar-besarkan. Okay, so kita teruskan kita punya cerita. Okay, part ni yang paling-paling penting sekali. Kamu jangan miss. Yang tadi tu aku cuma bagi tahu perkara-perkara kecil yang aku alami, yang aku abaikan. Tapi sebenarnya mungkin ada kaitan dengan benda tu ikut aku. Kalau kamu kawanku, kamu memang sudah tahu aku, kenal aku di luar. Kamu memang tahu aku yang jenis yang happy go lucky, yang memang happy-happy lah bah, yang ketawa-ketawa. Tak lucu pun ketawa. Aku memang jenis yang begitu. So, bila Syak barang tu ada sama aku dalam tak sedar aku punya personality tu berubah. Macam aku pun tak tahu apa yang jadi sama diriku. Aku macam suka menyendiri tiba-tiba. Aku cepat marah, cepat sedih, cepat menangis, macam emosi melebih-lebih tu. Macam benda tu buat aku macam melebih-lebih. Macam bila kau marah kan, dia kasi tambah-tambah kau marah. Bila kau sedih, dia kasi tambah-tambah kau sedih betul. Yang macam melampau-lampau lah bah. And aku tak tahu aku ada sebut ke di video sebelum ni, sebab benda yang masuk dalam badanku tu, which is dia budak-budak, masih budak-budak. And kamu tahu satu aku di tempat kerja, lepas tu ada customer kami tertinggal buku. Dia beli buku banyak lah, dia beli buku, mungkin buku untuk anaknya. Buku tu buku tadi kan macam. So masa kawanku letak buku tu di kaunter, aku macam tengok Syak kan, aku tak tahu kenapa aku macam berminat betul sama buku tu, berminat mau tengok. Tapi yang masa hari first tu aku tak peduli sangat lah, aku cuma renung-renung Syak buku tu. And then hari kedua, hari ketiga, dorang kasi pindah sudah buku tu di store.
Hari ketiga tu yang macam aku tak tahan betul. Kenapa aku mau buka betul buku tu, aku mau baca betul sampai habis. Lepas tu aku pergilah ambil buku tu. Sebab aku kerja sebagai promoter, so aku kerja berdiri lah kan. Aku berdiri sambil aku jaga-jaga barang di dalam kedai tu. Lepas tu aku boleh pula pergi ambil buku tu sebab aku geram sangat, aku mau sangat baca buku tu. Aku ambil, aku bawa pergi luar. Lepas tu aku baca, macam yang orang tengah baca novel. Padahal tu buku budak-budak, kau tahu ke? Buku budak tadika, ya Allah. Aku tak tahulah apa perasaanku, tapi bila aku baca siap buku tu, happy gila aku baca. Bagi aku mungkin bukan aku yang mau baca, tapi dia. Itu yang paling ketara lah bagi aku. Cuma aku yang tak sedar dengan kelakuanku begitu. Lagi satu, aku suka mengelak orang. Macam kawan-kawanku, aku elak dorang. Macam aku tak tahu lah, aku rasa macam mau elak dorang. Lepas tu aku rasa bila aku duduk diam-diam kan, bila aku duduk diam-diam, aku tengok orang di sekelilingku, aku rasa macam aku bukan berasal dari situ, macam aku orang asing, aku tak kenal dorang semua. Aku bukan sebahagian dari dorang, aku rasa begitu. Aku rasa macam diriku asing. Lepas tu aku selalu teringat macam benda-benda yang buat aku sedih tu, aku ingat semua balik. Aku tak tahu, dia macam kasih buat aku punya fikiran bercelaru. Aku selalu rasa sakit bahu. Macam, yalah aku kerja kan sebagai promoter. Lepas tu, aku memang sudah biasa berdiri 12 jam ke 10 jam. Aku memang sudah biasa. Tapi tiba-tiba masa beberapa bulan tu yang aku cakap, tiba-tiba aku rasa macam bahuku sakit gila. Macam berat gila aku bawa beban. Sampai kan aku tak sanggup. Kalau mau berdiri sejam tu, dalam sejam tu macam 2-3 kali aku pergi duduk. Sebab macam aku rasa berat sangat. Setiap kali aku balik dari kerja, aku mesti suruh kawanku kasih bunyi belakangku. Sebab aku rasa macam terlampau beban. Aku tak tahu aku bawa apa. Terlampau berat, serius berat. Sampai yang kau bongkok tu, aku bongkok. Rupanya macam itulah perasaan orang. Sebab sebelum ni aku cuma dengar siapa orang kan cakap. Tapi tiba-tiba aku pula yang boleh experience benda-benda macam ni. So nasihatku dengan kamu semua, kalau kamu bukan jenis yang macam penakut, macam kamu memang selalu ignore, tapi tidak semua kamu boleh ignore. Macam tanda-tanda yang aku alami ni, mesti ada sesuatu yang berlaku dengan kamu. Kalau kamu rasa bukan kamu punya kebiasaan, tiba-tiba kebiasaan kamu, mesti ada sesuatu. Bukannya mau fikir buruk, cuma kita mau mengelak perkara yang lebih buruk yang akan berlaku di masa depan. So, kamu adakah pernah yang alami macam yang aku pernah alami? Aku mau betul tahu cerita kamu. Kalau kamu pernah alami lah apa yang aku alami. Mungkin ada di antara kita sama, ataupun kamu punya lagi ekstrim, ataupun ada lagi yang lebih seram. Kamu boleh share kamu punya cerita. Masa Ustaz tu keluarkan benda tu dari aku punya emosi masih lagi belum okey. Masih lagi aku sakit hati. Masih lagi aku macam melebih-lebih emosi, menangis-nangis apa semua. Lepas tu aku balik Sabah, tengok mamaku dia bawa kawannya. Alhamdulillah kawannya tu pakai ayat Al-Quran juga. Lepas tu orang tu sudah datang. Takkanlah aku cakap, indahlah aku mau jumpa apa dia semua. So aku pun pergilah jumpa orang tu. Bila aku jumpa orang tu, aku tak cerita, tapi dia yang cerita sama aku. Dan dia tanya, betul kan tak? Aku cakap, betul. So aku macam teruja lah kan. Semua yang dia cakap tu betul. Padahal aku tak cerita satu cerita pun dengan dia. And then dia terus pergi tiup-tiup aku punya dahi sambil dia baca surah-surah. Aku boleh dengar je dia baca. And then lepas dia hembus tu, aku terus rasa tenang gila, serius. Oh, aku ada satu lagi point yang paling penting sekali. Aku terlupa, sorry aku terlupa. Terlepas point ni. Masa 2 bulan tu, ada satu hari yang aku dengan kawanku lah macam mau uji diri batem tu. Sebab aku nampak dia berubah, dia nampak aku yang berubah. So kami malam tu pun kami buka surah, lepas tu surah Ruqyah dari YouTube. So aku pun cakap sama dia, okay, kita dengar surah ni, siapa yang rasa panas, maksudnya adalah dalam badannya tu, kami cakap begitu ya. Lepas tu kami pun dengar, lepas berapa minit aku pun tanya dia, panas kan? Dia bilang enggak. So aku pun cakap enggak. Okay, so kami dua-dua tidak panas, aku kasih matilah surah tu. Tapi aku tak tahu kenapa dalam badanku tu tak rasa panas. Aku tak tahu. Benda yang dalam badanku ni, masa dia ada, bila aku dengar ayat Al-Quran kan, macam aku blur. Macam ada masa aku faham, ada masa aku blur. Macam
macam aku dengar kan macam aku tak tahu apa yang maksudnya, aku tak tahu. Sampai satu tahap macam tu, tapi aku sendiri yang tak sedar time tu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, memang aku nak mau ulang balik lah experience macam ni. Tapi yang apa yang bagusnya, masa dia stay dekat aku, masa aku kerja di mall tu, pagi-pagi lagi aku paling suka dengar ceramah Ustaz Zakir Naik. Paling aku suka dengar ceramah agama-agama, macam aku baru mau belajar agama. Padahal aku sudah tahu benda-benda tu semua. Aku rasa videoku panjang sangat sudah ni. Aku rasa kamu boring sudah ni kan. Jangan kamu boring kamu stay saja di channelku. Please lah stay di channelku. Dan jangan lupa komen dekat bawah. Okay, thank you kepada yang sudah subscribe. Jumpa kamu next video. Kalau kamu ada cerita yang lebih seram, kamu jangan lupa emailkan cerita kamu di alamat email ini, okay? So, jangan lupa like dan share. Jumpa kamu next video. Bye bye.